Hai Nova, selamat datang ke channel Pecinta Novel. Video kali ini saya akan teruskan membaca dengan bahagian yang ke-8, Kisah Seram Elisha. Pada yang baru join, pada yang baru dengar pada saya punya video, jangan lupa untuk like dan share. Kalau anda suka, anda boleh subscribe dan tekan button loceng untuk dapatkan notifikasi video terbaru saya. Jom kita teruskan dengan bahagian yang ke-8. Bahagian yang terakhir untuk kisah seram Elisha. Aku benci dia. Hantarkan aku ke tempat asalku. Hantarkan. Kalau tidak, nyawa gadis ini yang aku pinjam akan jadi galang gantinya. Mata Elisha merelung tepat pada tubuh si penceroboh yang masih tidak sedarkan diri itu. Sesekali matanya beralih memandang Ayu yang masih berdiri beberapa langkah di hadapannya. Kenapa kau pandang dia? Kau kenal dia? Siapa dia? Soal Ayu. Aku tak kenal, tapi sebab dia, aku berada di sini. Dengus angin. Elisha mendengus marah. Namun, kelihatan dirinya seakan tidak keruan. Matanya memandang liar sekeliling. Dia mula tercari-cari arah, seolah-olah ada sesuatu yang membuatkan dirinya hilang punca. Dirinya terasa panas, seperti sedang dibakar. Ayu yang melihat keadaan Elisha yang semakin tidak keruan itu mula berasa pelik. Kenapa Elisha bersikap sedemikian? Kenapa makhluk yang berada di dalam tubuh Elisha itu kelihatan panas? Kau kenapa? Soal Ayu pada makhluk yang berada di dalam tubuh Elisha. Aku panas. Aku diserang. Ada orang serang aku. Jerit Elisha sambil matanya memandang sekeliling. Masih lagi tercari-cari sesuatu yang membuatnya jadi begitu. Mungkin kau diserang dengan ayat-ayat suci Allah. Aku pasti. Ayu mula tersenyum sinis pada makhluk yang berada dalam tubuh Elisha. Tiba-tiba, ada pergerakan pada tubuh si penceroboh itu. Seakan mula tersedar dari pingsannya. Lalu kepalanya yang terasa sakit itu diusap perlahan. Sisa kesakitan itu masih ada, walaupun sudah setengah jam dia terbaring di situ. Sial! Siapa yang baling kayu kat aku tadi, ha? Penceroboh itu mula bersuara. Lalu terus bangun dan berdiri sambil tangannya masih lagi mengusap-ngusap kepalanya yang masih terasa sakit. Ayu berundur setapak lagi ke belakang. Tiba-tiba matanya terlihat ada sebatang garpu betul-betul terletak di atas kabinet bersebelahan dengannya. Lantas tangan kanannya yang berhampiran dengan kabinet itu mula mencapai garpu dengan berhati-hati. Sebaik saja garpu sudah berada di genggamannya, garpu segera disorokkan di belakang badannya. Mujur si penceroboh dan Elisha tidak perasan dengan tindakannya sebentar tadi. Kemudian, penceroboh itu terkejut apabila melihat Elisha berada di belakangnya. Terasa nafasnya berdengus kencang sambil merenung tajam ke arahnya. Elisha! Sebuatan itu juga penceroboh itu menyebut nama Elisha, sehingga menyebabkan Ayu tersentak apabila terdengar nama Elisha disebut penceroboh itu. Kau siapa? Macam mana kau kenal dia? Sederas itu juga Ayu bertanya. Terasa ketidakpuasan hatinya. Dia mula bertanya-tanya. Siapa penceroboh itu? Bagaimana dia mengetahui nama Elisha? Aku tanya kau. Kau siapa? Jerit Ayu bertanya lagi pada penceroboh itu dalam nada yang lebih tinggi. Penting ke kau nak tahu aku siapa? Bentak penceroboh itu menengking Ayu kembali. Aku hanya nak tahu kau siapa. Itu sahaja. Jerit Ayu lagi. Dia mula mengesyaki sesuatu. Mahu menduga tingkah penceroboh itu. Diam! Penceroboh itu menjerit.
Fikirannya saat ini mahu saja menghunjam pisau yang berada di tangannya ke jantung Ayu. Dia mula terbayang-bayangkan situasi itu. Elisha yang seakan tidak sedar itu mula ketawa. Mengekek-ngekek ketawa melihat gelagat Ayu dan penceroboh itu bertikam lidah. Kemudian dia bertepuk tangan seakan terhibur lagaknya. Elisha, bawa mengucap Elisha, pujuk Ayu. Aku bukan Elisha. Kau pekak ke? Dia yang bawa aku ke sini, jerit Elisha pada Ayu. Namun matanya tetap memandang penceroboh itu. Kau kenal dia? Ayu menyoal kembali pada Elisha. Aku tak kenal, tapi dia yang bawa aku ke sini. Dia dah pakai aku. Lepas tu dia buang aku dalam perigi. Jadi, kau yang selalu kacau aku, menyamar jadi Elena? Ayu mula menduga. Saat ini tubuhnya berpeluh-peluh, menahan gentar di hati. Cuba untuk menakis perkara yang bukan-bukan terhadap suaminya sendiri. Di fikirannya, mungkin suaminya sudah selamat tiba di Pulau Pinang. Mungkin. Memang aku yang kacau. Aku juga yang menyamar jadi Elena. Aku juga pernah menyamar jadi suami kau. Semuanya sebab dia. Dia mukir janji. Dia tak bagi aku makan. Dia sudah tak nak aku. Terus aku dicampak ke dalam perigi. Aku akan bunuh kau. Macam mana aku pernah bunuh bini-bini dia dahulu. Makhluk yang berada dalam tubuh Elisha mulai ketawa. Bergema suara tawanya di dalam rumah itu, sambil mendepan-depankan dadanya, mendepan-depankan tangannya ke udara seakan bangga dengan apa yang telah dilakukan. Bini dia? Bulat mata Ayu mendengar kata-kata dari Elisha. Lalu telunjuknya menunjuk ke arah penceroboh itu. Ya, bini dia lah bodoh. Elisha ketawa mengejek. Ayu terus memandang penceroboh itu dengan pelbagai persoalan. Kenapa? Kenapa semuanya harus ditujukan pada penceroboh itu? Kenapa dia? Siapa dia? Perempuan, kau betul-betul nak tahu aku siapa? Mata penceroboh itu terjengkel memandang Ayu. Terlihat ada ketidakpuasan terpamer di wajahnya. Namun, dalam pada itu tiada jawapan yang diberikan oleh Ayu. Sungguh pun begitu, Ayu tetap mahu satu kepastian di depan mata. Sebuah jawapan dari persoalan yang sentiasa berlega-lega di kotak mindanya. Sebaik sahaja penceroboh itu menutupkan katanya, terus dia mencabutkan topengnya. Lalu topeng itu terus dicampak ke lantai. Maka terselahlah wajah sebenar penceroboh yang kini berada di hadapan Ayu. Ayu benar-benar terperanjat kerana dirinya terlalu amat mengenali si penceroboh itu. Matanya membuntang saat bertentangan mata dengan si penceroboh itu. Sungguh, dia benar-benar tidak menduga sama sekali bahawa si penceroboh itu adalah suaminya sendiri. Abang! Ayu terduduk. Lemah longlai segala urat saraf dan lututnya tak kala melihat wajah sebenar si penceroboh itu. Keluh saat ini untuk lidahnya berkata-kata, bagaikan satu panahan menusuk tepat ke jantungnya. Apa tidaknya, penceroboh yang sedang memecah masuk ke rumahnya sebenarnya sebentar itu tadi adalah suaminya sendiri. Firdaus adalah penceroboh itu. Penceroboh yang memecah masuk ke dalam rumahnya sendiri. Ayu kebingungan. Bingung dengan apa yang sedang disaksikan dan dialami kini. Kenapa dia yang harus menepuh detik-detik sukar ini? Kenapa dia yang harus menghadapi dua situasi dalam satu malam? Situasi penceroboh didalangi suami sendiri dan situasi gangguan rasukan dari makhluk yang mengambil alih tubuh anak tirinya sendiri. Sampai hati abang buat macam ni. Kenapa bang? Kenapa sanggup pecah masuk rumah sendiri? Kenapa abang? Abang buat apa? Abang nak buat apa pada Ayu sebenarnya? Berasak-asak soalan Ayu tujukan pada Firdaus sehingga air matanya yang sudah kering kini tumpah kembali mengalir deras membasahi kulit pipinya.
Kau tak faham, Ayu. Kau takkan faham. Aku perlu bunuh kau. Kau perlu mati demi menyelamatkan nyawa Elisha dari makhluk itu. Firdaus berkata, cuba untuk menguasai keadaan. Sebab apa abang nak bunuh Ayu? Sebab apa abang? Abang sendiri tahu Ayu senang kandungkan anak abang. Abang tak kasihan kepada Ayu? Apa salah Ayu? Sambil menunjuk-nunjuk ke arah perutnya. Ayu terus terduduk di sudut dinding. Sebolehnya dia cuba untuk bertahan. Bertahan walaupun buat beberapa minit lagi. Cuba untuk mengawal kudratnya dari terus rebah. Dari menjadi lebih parah. Ayu terkejut je sayang. Abang terpaksa bunuh Ayu demi untuk menyelamatkan Elisha. Abang dah berjanji dengan makhluk dalam perigi itu untuk gantikan Ayu. Kalau tidak, dia akan ambil Elisha. Dulu dia dah ambil nyawa Maria, nyawa isteri pertama abang, ibu kepada Elena dan Elisha. Lepas tu, dia ambil nyawa isteri kedua abang, Juliana. Tak lama selepas kematian Juliana, abang kahwin dengan Sayang. Semuanya demi untuk Elena dan Elisha. Tak lama lepas tu, makhluk tu ambil nyawa Elena pula. Abang betul-betul tak keruan masa tu. Makhluk tu mengukir janji. Abang sudah buat apa yang dipinta. Tapi dia mahu darah dan nyawa lagi. Jelas Firdaus dengan panjang lebar. Sesekali matanya mengeling ke arah Elisha. Sampai hati abang sanggup korbankan Ayu pada makhluk dalam perigi tu. Ayu tak faham macam mana ada makhluk dalam perigi tu. Ini banglo siapa? Soal Ayu lagi. Sehingga berselang-seli dengan isakan tangisannya. Ini banglo isteri pertama abang, Maria. Firdaus terdiam. Sukar saat ini untuk menceritakan segala kejahatannya pada Ayu. Segala rancangan yang tersimpan kemas sejak sekian lama. Seboleh-bolehnya, biarlah memori hitam itu terpadam terus dari ingatan. Kini, setelah pelbagai situasi tegang terjadi dalam keluarganya, Firdaus membuat keputusan tekad. Satu keputusan yang sudah lama difikirkannya. Hanya menunggu masa yang sesuai sahaja. Kerana itu dia cuba mencipta alibi sendiri agar rumah yang dia diami kelihatan seperti diceroboh oleh seseorang. Berpura-pura memberitahu Ayu bahawa dia terpaksa bekerja ke luar daerah agar tidak ada sesiapa yang akan mengesyaki dirinya. Itulah yang dirancangnya. Ayu tahu tak, dulu abang jatuh cinta dengan seorang gadis. Cantik, manis dan anak orang berada. Sedangkan abang bukan orang senang. Hanya seorang pekerja biasa yang bekerja makan gaji. Bos abang adalah bapa pada gadis itu. Setiap hari abang ingin melihat wajahnya. Kalau sehari tak tengok, rasa rindu. Satu hari tu, abang cuba luahkan perasaan abang padanya. Tetapi tak sangka pula cinta abang ditolak mentah-mentah oleh gadis itu. Dia marah abang depan semua pekerja. Dia kata abang tak layak untuknya. Abang hanya layak jadi kuli bapaknya saja. Firdaus kembali terdiam setelah menceritakan separuh dari kisahnya tadi. Melepaskan sedikit keluhan berat dan rengusan marahnya. Dalam pada itu, dia terkejut melihat gelagat Elisha yang seakan kepanasan dan tidak keruan. Elisha mula mengusap-ngusap seluruh tubuhnya yang berasa bahang. Terdengar nafasnya berdegus kencang. Matanya mula meliar memandang sekeliling. Kau dah kenapa? Soal Firdaus pada Elisha. Kau diamlah bodoh. Aku panas. Ada orang serang aku. Aku panas. Aku panas. Kira Elisha. Matanya merelung memandang Firdaus. Seakan tidak berpuas hati dengan lelaki di hadapannya. Ayu, sebab Maria lah aku terpaksa buat begini. Firdaus menunjuk-nunjuk jari telunjuknya ke arah Elisha. Seakan melepaskan satu amarah yang tidak terluah. Satu dendam yang sudah lama terpendam. Ayu mematikan sahaja gelagat dua beranak di hadapannya itu. Si bapa kelihatan seperti seorang psikopat yang bila-bila masa saja mahu membunuhnya. Manakala si anak kelihatan perempuan yang dirasuk dengan semangat jahat dan bila-bila masa juga mahu membunuhnya juga. Jadi Ghafur yang digenggam dengan tangan kanan itu
dan disorok di belakang badannya itu akan ditujukan pada siapa? Sedangkan garpu yang dibuat sebagai pengganti senjata di saat terdesak untuk menyelamatkan dirinya hanya ada satu sahaja. Sungguh pun begitu, Ayu cuba bersikap tenang di hadapan dua beranak itu, walaupun perasaan takutnya mula menguasai dirinya. Namun, dalam Ayu berkira-kira memikirkan garpu sebagai senjata, dia mula terfikir dan mula bertanya-tanya akan kata-kata dari Firdaus. Kenapa mesti sebab Maria, ibu kepada anak-anak kembarnya, menjadi begitu? Bukankah Maria sudah menjadi isterinya? Ayu tak faham. Kalau dia tolak cinta abang, takkanlah dia boleh jadi isteri abang dan lahirkan Elina dan Elisha. Ayu mula mempersoalkan akan kewajaran kata-kata dari Firdaus itu. Ya, memang Maria menjadi isteri abang. Tetapi abang terpaksa gunakan ilmu penunduk untuk dapatkan dia. Firdaus mula membuka pengkungnya sendiri, sedikit demi sedikit. Sesuatu yang berbau busuk, jika ditutup pasti akan terkeluar juga baunya suatu hari nanti. Ilmu penunduk, Ayu bersuara perlahan. Masih lagi cuba menggali persoalan dan kisah silam suaminya itu. Abang guna minyak dagu. Kenapa? Terkejut. Sama jugalah abang gunakannya untuk mendapatkan Juliana, isteri kedua abang. Tetapi Ayu jangan risau. Abang tak guna untuk Ayu pun. Benda ni semua abang dah sorokkan dalam perigi tu. Firdaus tersenyum sinis saat menceritakan pelakuannya, khurafatnya terhadap isteri-isterinya itu. Semuanya abang terpaksa lakukan kerana abang benci dan dendam pada Maria. Abang kahwin dengan Maria bukan kerana abang sayangkan dia, tetapi sebab abang bencikan dia, kerana malukan abang di depan pekerja lain. Sehingga abang sering dipeli, diejek oleh mereka. Bangsat! Firdaus menggenggam buku 5-nya. Tidak dapat menahan perasaan dendam yang mula menguasai dirinya. Masa tu abang pergi bersendirian jumpa dengan seorang bomoh untuk dapatkan minyak dagu. Abang dah jumpa bomoh yang boleh buatkan. Tetapi abang mesti mencari kubur dan gali bersendirian di kubur perempuan mengandung anak pertama yang sudah meninggal. Dalam 2 hari mencari, akhirnya abang jumpa juga. Ada perempuan yang mengandung anak pertama yang baru sahaja dikebumikan. Abang gali kubur perempuan itu dan abang buat seperti yang diajar oleh bomoh itu. Minyak itulah yang abang gunakan untuk dapatkan Maria. Sebelum tu bomoh tu dah pesan, jangan letak minyak tu di merata tempat. Kalau tumpah atau pecah, takut ada benda lain yang datang. Kemungkinan sesuatu perkara yang akan menagih darah dan janji. Perkara itu terjadi selepas Maria melahirkan Elina dan Elisha. Sungguh abang tak sangka Maria terjumpa minyak itu dalam kereta. Dia tanya pada kawan-kawan minyak apa yang sedang dia pegang ni. Dari situ dia dapat tahu itu adalah minyak dagu dan dia pergi berubat dengan seorang ustaz. Maria marah abang sebab buat begitu padanya. Dia balik rumah dan terus campakkan minyak dagu tu pada abang. Disebabkan abang tak sempat nak sambut botol minyak tu jatuh dan tumpah ke lantai. Hanya sedikit saja baki yang tinggal dalam botol yang kecil itu. Minyak yang tertumpah di lantai itu abang terpaksa lap dengan tisu dan abang letakkan di dalam bekas. Tisu yang berada dalam bekas tu abang buang dalam perigi. Masa tu abang dah panik, tak tahu nak buang ke mana tisu yang berminyak itu. Jadi abang buang dalam perigi. Abang tak sangka tindakan abang itu boleh membawa bencana pada diri abang. Sejak itulah abang sering diganggu. Berbagai bentuk jemaah makhluk itu menyamar diri. Tidak lama selepas itu, makhluk itu mahukan darah. Kalau abang tak tunaikan permintaan dia, dia akan ambil nyawa salah seorang anak abang. Jadi abang terpaksa pilih Maria. Abang terpaksa korbankan ibu kepada anak-anak abang. Masa dia sedang menyediakan pakaian dekat belakang rumah itu, abang seret dia masuk ke dalam perigi itu. Tak lama selepas itu, dia mati dalam perigi. Jadi mangsa pada makhluk itu. Firdaus menyambung kembali kisahnya yang panjang lebar, mengharapkan agar Ayu faham dengan tindakannya masa lalu. Tindakan yang dirasakan wajar demi menyelamatkan nyawa anak tersayang. Ayu hanya mampu mendengar. Fikirannya kian bercelaru. Perasaan cinta terhadap Firdaus yang dahulunya kian bercambah kini semakin pudar.
kerana dendam dan amarah Firdaus terhadap isteri pertamanya, menjadikan dirinya sebagai kambing hitam demi tuntutan nafsu suaminya sendiri, tunduk dengan kemahuan dan tuntutan sang iblis itu. Habis tu, bagaimana dengan isteri kedua abang, Juliana? Kenapa abang jadikan dia korban? Ayu membalas kembali dengan pertanyaan. Makhluk tu tuntut lagi darah dan nyawa. Abang ingatkan makhluk tu dah tak nak tuntut apa-apa. Rupa-rupanya fikiran abang salah. Makhluk tu inginkan nyawa anak gadis abang. Abang terpaksa korbankan Juliana lagi. Abang terpaksa. Abang tolak dia dari tangga hingga dia pengsan. Kemudian abang campak dia dalam perigi. Jelas Firdaus dengan raut wajah tanpa penyesalan. Semuanya abang campak isteri-isteri abang ke dalam perigi. Takkanlah polis tak tahu. Bulat mata Ayu memandang Firdaus, menunjukkan betapa marah dan bencinya dia terhadap perbuatan Firdaus pada isteri-isterinya dahulu. Kini dia pula hendak dijadikan korban. Semuanya kerana alibi yang aku ciptalah, bodoh. Kau tak tahu, Ayu. Sebab apa? Sebab kau bodoh. Masih lagi menganggap aku ni suami kau. Aku boleh pergi ke mana saja yang aku nak atas tugasan dan sebab kerja. Itulah alibi aku. Masa aku campak Maria dalam perigi itu masih lagi dipenuhi air. Mati lemas punca kematiannya. Juliana tergelincir di tangga rumah. Sebab tu polis langsung tak mengesyaki sesuatu. Tapi abang cakap Maria meninggal sebab kemalangan. Soal Ayu lagi. Aku tipulah, bodoh. Firdaus terus meluru ke arah Ayu. Dengan perasaan marah, terus saja dia mencekam batang leher Ayu. Ayu cuba meleraikan genggaman tangan Firdaus dengan kudrat yang ada. Garpu yang masih digenggam di tangannya juga tidak dapat membantunya, kerana cekaman Firdaus lebih kuat sehingga kudratnya tidak mampu hendak melawan kembali tenaga Firdaus yang ternyata lebih kuat daripada dia. Dan Ayu semakin lemah. Saat di luar banglo Firdaus, Dennis kini benar-benar berada di hadapan banglo Firdaus bersama dengan Ustaz Mustaqim, Ustaz yang tinggal berhampiran dengan tempat tinggalnya. Hanya itu yang termampu Dennis usahakan demi menyelamatkan keluarga Elisha. Pada mulanya dia akur dengan kehendak Firdaus agar tidak lagi datang ke rumahnya. Tetapi demi Elisha, dia terpaksa mengubah fikiran. Dia tidak sanggup membiarkan Elisha dan Ayu diganggu makhluk di dalam perigi itu. Biarlah Firdaus benci padanya. Biarlah dia dihalau buat kali kedua, asalkan niatnya untuk menghalau makhluk itu berjaya. Kesemuanya atas izin Allah juga. Dennis berdiri bersebelahan Ustaz Mustaqim sambil membaca surah Al-Fatihah, 3 kul dan ayat kursi sebagai pelindung diri agar dirinya dapat dilindungi dari makhluk durjana itu. Hanya surah-surah asas sahaja yang termampu dibacanya. Itu satu penyesalan pada dirinya. Dan Dennis akur dengan kelemahannya itu. Betapa malu dan daif dirinya apabila memikirkan perkara itu. Tetapi Ustaz Mustaqim dapat menembak apa yang terbuku di hati Dennis. Apabila diminta membaca surah-surah yang lain juga, Dennis hanya mampu terdiam. Ustaz Mustaqim hanya tersenyum. Tak apa, baca surah-surah lazim dahulu. Itulah pesanan Ustaz Mustaqim padanya sebentar tadi. Ustaz, saya nak pergi belakang dulu. Nak tengok kalau perigi itu terbuka lagi. Ujar Dennis pada Ustaz Mustaqim sambil menuju ke arah kawasan belakang rumah Elisha. Ustaz Mustaqim hanya mengangguk. Dia hanya mengekori Dennis dengan pandangan matanya sahaja. Dengan perlahan, Dennis mengatur langkah menuju ke kawasan belakang rumah Elisha. Sebaik sampai di belakang rumah Elisha, Dennis terperanjat kerana terdapat serpihan kaca tingkap berselerak di atas tanah. Lalu Dennis menghampiri serpihan kaca itu. Kemudian matanya tersorot memandang ke tingkap Elisha yang terletak di bahagian atas. Terlihat dari bawah tingkap bilik Elisha yang sudah pecah. Lantas tanpa sempat pergi ke arah perigi seperti yang dirancang, Dennis berjalan semula ke arah Ustaz Mustaqim. Ustaz, ada tingkap pecah berselerak dekat sini. Macam ada orang baling dengan batu dari luar. Rumah Elisha kena pecah masuk orang ni. Jadi macam mana? Kita nak pergi ke arah perigi tu ke atau nak masuk ke dalam rumah?
tutur Dennis dalam keadaan panik. Namun, dia cuba untuk bersuara dengan perlahan agar penghuni dalam rumah itu tidak mengetahui kedatangan mereka. Awak call polis. Saya rasa macam tak sedar hati. Macam ada sesuatu yang tak kena dalam rumah tu. Saya ada terdengar suara orang terjerit-jerit dalam rumah itu. Oh ya, awak dah bagi tahu ke dekat kawan awak yang kita nak datang rumah dia malam ni? Soal Ustaz Mustaqim pada Firdaus. Pada Danish. Risau juga artinya jika kedatangannya ini diibarat datang tidak bersambut, pergi tidak dihantar, sebagai tetamu tidak diundang. Maaf Ustaz, saya tak bagi tahu pun dekat Aisyah. Takut nanti kalau saya bagi tahu ada saja halangan. Kalau boleh biarlah apa yang kita buat ni menjadi rahsia kita. Sebab saya tak nak buka aib Pakcik Firdaus. Jelas Dennis. Terlihat ada kesuraman di wajah Dennis. Risau pula jika apa yang hendak diceritakannya nanti membuka aib Firdaus pada Ustaz Mustaqim. Rahsia, kalau ia mengaibkan tak apalah. Saya faham. Awak tak nak beritahu pun tak apa. Saya tak paksa. Adalah lebih baik awak simpan aib orang lain. Allah akan pelihara aib kita kemudian hari. Tutup Ustaz Mustaqim lembut. Dennis bernafas lega. Ada benar juga kata-kata Ustaz Mustaqim ni. Lebih baik disimpan saja aib orang dari menyebarkan walaupun perbuatan orang yang melakukan itu adalah perbuatan syirik, melanggar hukum Allah. Tiba-tiba dia mula berkeringat. Teringat pagi kemarin ketika kedatangannya di Banglo Firdaus, di saat dia sedang menikmati bihun goreng di meja makan, alangkah terkejutnya dia apabila melihat sesuatu makhluk sedang memaut bahu Firdaus. Sama seperti makhluk yang dilihatnya di dalam perigi itu. Disebabkan itulah dia dapat merasakan ada tenaga negatif yang terlalu kuat hadir pada tubuh Firdaus. Sungguh pun begitu ketika berhadapan dengan Firdaus, sedaya upaya Dennis cuba melawan perasaan takutnya. Malah disebabkan Firdaus menyedari kemahiran mata ketiga Dennis itu, Dennis tidak dibenarkan datang ke rumahnya lagi. Semuanya demi menutup segala dosa-dosanya. Lalu Dennis mengeluarkan handphone di poketnya. Nombor telefon polis terus dihubungi. Manakala dari sudut pandangan lain, Ustaz Mustaqim berdiri di hadapan Banglo Firdaus. Suasana gelap di sekitar kawasan. Hanya bantuan limpahan cahaya dari banglo itu sahaja yang dapat membantu penglihatannya sedikit sebanyak. Namun, itu tidak menjadi masalah buat Firdaus. Itu tidak menjadi masalah buatnya. Ustaz Mustaqim tetap berusaha semampu yang boleh. Walaupun dirinya sendiri menyadari akan kemampuannya. Ustaz Mustaqim menadah tangan dan bermula dengan lafaz bismillah. Dia memohon pertolongan dari Yang Maha Esa agar dipermudahkan segala urusan. Lalu Ustaz Mustaqim membaca surah Al-Fatihah, 3 kul, ayat kursi dan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah dan zikrullah dengan penuh khusyuk. Betul-betul berhadapan dengan Banglo Firdaus. Memandangkan kini sedang menunggu kedatangan polis. Selesai saja Dennis bercakap dengan polis, terus saja Dennis turut serta bersama Ustaz Mustaqim membaca surah lazim dan berzikir. Matanya dipejam rapat agar tidak mengganggu tumpuannya. Ustaz, kenapa kita tak masuk je dalam rumah tu? Dennis bertanya-tanya secara tiba-tiba pada Ustaz Mustaqim. Sehingga Ustaz Mustaqim terpaksa berhenti dari bacaan zikirnya. Kita tunggu polis datang. Saya tak mahu menimbulkan masalah lain sebab kita datang tak diundang dari tuan rumah. Jadi kita jangan berhenti berzikir. Makhluk tu sekarang ada dalam rumah tu. Dia sedang melawan kita sekarang ni. Dia tahu kedatangan kita. Jadi adalah lebih baik jangan berhenti. Walau apa yang datang di hadapan nanti, tolong jangan berhenti. Kalau takut, tutup mata. Terang Ustaz Mustaqim lagi. Lalu mereka menyambung kembali dengan berzikir. Dennis memejamkan matanya kembali, cuba menghayati sepenuhnya zikrullah. Namun, dalam tidak sampai beberapa minit, tumpuannya terganggu. Cuping telinganya terasa seakan ditarik-tarik oleh seseorang. Malah terasa ada kesan kuku panjang yang sedang berlengkar dari cuping telinganya hingga ke tengkuknya. Kemudian bahunya pula terasa berat.
seakan memikul beban yang sungguh berat, sehingga tidak mampu untuk menampung tubuhnya saat ini. Peluh mula menguasai di setiap ruang kulitnya. Walaupun suasana malam itu dingin dan berangin, adrenalinnya kini memuncak. Terasa nafasnya mula tersekat-sekat akibat dari menampung beban berat yang sedang dipikulnya itu. Allah, apa ni? Desis hatinya. Namun kelopak matanya masih tetap setia dipejam. Ustaz Mustaqim menyedari akan gangguan yang diterima oleh Danish. Lalu suaranya dikuatkan lagi. Kedengaran zikirnya lebih kuat dan jelas, bergema di suasana yang gelap itu. Kemudian, Pergilah syaitan laknatullah. Pergi, jadi Ustaz Mustaqim pada makhluk yang bertenggek di atas bahu Danish. Pergi kau dari sini. Kalau keluar kau dari tubuh gadis itu. Dia tidak bersalah, jadi Ustaz Mustaqim lagi pada makhluk yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Sebaik saja Ustaz Mustaqim berbuat demikian, barulah Danish merasa tubuhnya menjadi ringan semula. Malah nafasnya sudah tidak tersekat-sekat seperti tadi. Benda tu dah ada dalam tubuh Elisha kan? Benda tu yang ada dalam tubuh Elisha kan? Soal Danish. Ya, memang benda itu. Dia macam gelisah. Dia macam keluar masuk dalam tubuh Elisha. Sekarang ni dia ada dalam rumah tu. Ada dalam tubuh Elisha sekarang ni. Dia kepanasan dekat dalam tu. So sekarang awak macam mana, Danish? Dah okey? Ustaz Mustaqim lagi. Lalu bertanya berkenaan keadaan Danish yang seakan tidak keruan sebentar tadi. Alhamdulillah Ustaz, saya okey. Cuma saya rasa macam nak pitam jap. Ustaz ujar Danish. Lalu menarik nafas lega memandangkan beban tubuhnya dalam keadaan normal kembali. Abang, lepaskan Ayu. Ayu semakin lemah saat batang lehernya dicengkam kuat oleh Firdaus. Namun, daya upaya, Ayu cuba untuk melepaskan genggaman tangan Firdaus. Puas tangan Firdaus ditarik dan dicakar-cakarnya, sehingga terkesan cakaran pada tangan Firdaus yang kasar itu. Batang leher Ayu semakin kuat dicekam, sehingga pernafasannya tersekat kerana cengkaman tangan Firdaus yang kuat itu. Firdaus seakan hilang pertimbangan diri, hilang sifat kasih sayangnya pada isterinya yang pernah bertatah di hatinya. Semuanya kerana terlalu tunduk dengan tuntutan dan kehendak iblis itu. Firdaus seakan terlupa bahawa insan yang sedang cuba dibunuhnya itu adalah isterinya sendiri. Insan yang berkorban jiwa dan raga serta sanggup mengorbankan masa demi anaknya sendiri, demi diri sendiri, demi tunduk dengan kemahuan ibu bapanya yang mampu menentukan Firdaus. Tiba-tiba satu tikaman pisau tepat terkena pada batang leher Firdaus. Terbeliak mata Firdaus apabila pisau itu masih tercacak pada lehernya. Ayu yang berada di hadapan Firdaus tergamam apabila melihat darah mula membuak-buak keluar dari leher Firdaus. Justru cengkaman tangan Firdaus yang kuat pada leher Ayu terlerai juga. Firdaus terus rebah di hadapan Ayu. Tubuhnya yang menggelepar saat nyawa di hujung tanduk. Dan akhirnya tubuh Firdaus ini menjadi kaku. Namun matanya masih kelihatan membutang, mengalir ke atas dan mulutnya ternganga luas. Elisha, apa yang kau buat tu? Teriak Ayu pada Elisha.
Ayu terduduk sambil menghadap tubuh Firdaus yang sudah kaku. Air matanya mula mencurah membasahi pipi tanpa dapat ditahan-tahan. Elisha yang masih berdiri di satu sudut dan masih lagi memegang pisau yang masih berdarah terkejut melihat ayahnya mati di tangannya sendiri. "Ayah!" raung Elisha. Wajahnya ditekuk menahan kesedihan. "Elisha tak ingat. Bukan Elisha, ayah. Bukan Elisha." Elisha menangis semahu-mahunya. Perasaan bersalah mula menguasai dirinya, walaupun dia melakukan dalam keadaan tidak sedar. "Elisha, ini betul-betul Elisha kan?" Ayu segera bangun dan merapati tubuh Elisha. Cuba ingin memastikan bahawa yang sedang berada di hadapannya ada Elisha yang sebenar, bukan makhluk itu. Elisha hanya mengangguk. Lalu tubuh ibu tirinya itu terus dirangkul erat, menangis dan terus menangis. Tak lama selepas itu muncul Dennis, Ustaz Mustaqim, Inspektor Hamali dan beberapa anggota polis yang lain berluru masuk ke dalam rumah setelah mendengar jeritan Elisha tadi. Dennis benar-benar terperanjat apabila melihat tangan Elisha berlumuran dengan darah. Terdapat pisau dapur di sebelahnya. Lalu dia merapati kedua-duanya. "Makcik, Elisha ke yang buat semua ni?" Dennis mula bertanya-tanya. Ayu mengangguk lemah. Tubuhnya semakin lemah. Kepalanya mula terasa berpusing-pusing dan dadanya mula terasa sesak dan pernafasannya mula terasa sempit. Lalu tapak tangannya memegang dadanya yang terasa semakin sesak. Elisha yang masih dalam tangisan mula terpinga-pinga apabila Kopral Hakimi memegang lengan bahunya. Lalu tangannya diletakkan di belakang dan terus digaris. "Saya tak bersalah. Saya tak bersalah. Bukan saya," jerit Elisha berulang-ulang kali. Ayu yang semakin lemah hanya mampu memandang pintu. Lalu dia rebah dan pengsan secara di situ juga. "Tuan Hamli, puan ni pengsan." Kopral Hakimi yang berada berhampiran dengan Ayu terkejut melihat Ayu pengsan secara tiba-tiba di hadapannya. "Makcik!" Elisha hanya mampu melihat sahaja kerana tangannya sudah pun digari dan dia sedang dalam kawalan polis. Inspektor Hambali yang sedang melihat tempat kejadian sedari tadi mula mendekati Ustaz Mustaqim. Dia merasakan pelik apabila Ustaz Mustaqim hanya merenung wajah Firdaus dengan yang sudah terbujur kaku di lantai. "Kenapa Ustaz?" soal Inspektor Hambali. "Saya rasa macam kenal dia. Kalau tak silap, isterinya pernah datang pada saya dulu. Dia bawa minyak dagu pada saya. Rupa-rupanya minyak dagu itu suaminya punya. Dan dia telah diguna-gunakan suaminya sendiri. Saya kenal muka dia sebab isterinya pernah tunjukkan gambarnya pada saya. Isterinya sudah saya pulihkan, tapi tak sangka dia masih tak serik-serik lagi. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa-dosanya." Ustaz Mustaqim menggelengkan kepala apabila melihat tubuh kaku Firdaus. "Yang pengsan tu ke isterinya?" soal Inspektor Hambali lagi. Dia mula keliru dengan kata-kata Ustaz Mustaqim tadi. "Bukan. Muka isterinya yang saya jumpa dulu tu lain. Mungkin Puan Ayu ni isteri baru si mati." Inspektor Hambali menghampiri tubuh Firdaus. Dia mula melihat beberapa bahagian tubuh Firdaus sementara menunggu pakar forensik tiba. Kedengaran dari luar ambulans sudah pun tiba. Ayu langsung terus dibawa ke hospital untuk pemeriksaan lanjut. Seminggu selepas kejadian. Assalamualaikum. Usai memberi salam, lantas pintu banglo segera diketuk. Inspektor Hambali dan Kopral Hakimi tercegat di muka pintu sambil mengharapkan pintu yang diketuk akan dibuka penghuni dari dalam. Lalu pintu dibuka seseorang dari dalam. "Puan Ayu?" Inspektor Hambali bersuara. Inspektor Hambali cuba mengintai dari celahan pintu yang sengaja dibuka sedikit. "Boleh puan buka pintu ni lebih luas?" Kopral Hakimi mula bersuara. Dia mula berasa pelik dengan sikap Ayu. Sebelum kejadian itu, semasa dia merawat Ayu di hospital, semuanya nampak baik-baik sahaja. Walaupun dia berhadapan dengan dugaan yang hebat. Kematian suaminya di depan matanya sendiri, serta keguguran anak di dalam kandungannya sekaligus. Mendengar sahaja nada Kopral Hakimi yang sedikit meninggi, barulah Ayu membuka pintu utama dengan seluasnya. Lalu kedua-dua polis itu dipelawa masuk ke dalam rumah. "Masuklah," Ayu tersenyum.
Kenapa Puan? Nampaknya Puan bersendirian dalam banglo yang besar ini. Puan tak minta sesiapa temankan? Soal Inspektor Hambali sambil melabuhkan punggung di atas sofa. Ya, saya sendirian je dalam rumah ni. Tak apalah, saya dah biasa. Nak melawat Elisha, saya masih dalam bidah. Entahlah, Ayu bernada sebab. Terlihat ada cairan jenih jatuh pada kelopak matanya. Air matanya yang mulai jatuh segera disekat. Berbalik pada Elisha, pasal kes Elisha jugalah kami ke sini. Saya terus terang sajalah. Kesnya akan dirujuk dalam peruntukan Seksyen 342 kurungan 3 kanun acara jenayah. Sebelum ni kesnya dirujuk sebagai Seksyen 302 kerana kesesaan, terang Inspektor Hambali pada Ayu. Ayu yang mendengar keterangan dari Inspektor Hambali itu seakan kurang mengerti akan masuk peruntukan jenayah dan seksyen yang disebutkan Inspektor Hambali. Saya tak faham. Boleh jelaskan maksud itu? Begini, sebelum ni Elisha didakwa kerana membunuh ayahnya sendiri. Tetapi di mahkamah tiada penuntukan acara jenayah pada mereka yang dalam kerasukan. Jadi kes Elisha akan dirujuk pada pakar psikiatrik. Elisha akan dianalisis sebagai orang kurang siuman, terang Inspektor Hambali dengan lebih jelas. Ayu mengangguk faham. Barulah dia mengerti akan masuk penuntukan jenayah dan rang undang-undang. Dia asyik meracau je Puan dalam bilik tahanan. Dia kata bukan dia yang bunuh, tapi hantu. Hantu masuk dalam badan dia. Jadi sebab itulah kesnya akan dirujuk pada pakar psikiatrik. Hendak memastikan dia kurang siuman atau tidak. Korporal Hakimi mula mencelah. Jadi tuan berdua tidak percaya semua itu berlaku disebabkan Elisha dirasuk? Memang ada hantu pun tuan. Ayu cuba meyakinkan dengan apa yang dipercaya pada kedua-dua polis tersebut. Puan, seminggu lalu arwah Encik Firoz ada mengikut kami buat ujian DNA untuk jenazah Elena dan Elisha. Tiba-tiba Inspektor Hambali mematikan seketika kata-katanya tadi. Seperti ada perasaan bersalah pada Ayu dan Elisha. Sungguh pun begitu, dia harus menjelaskan kedudukan yang sebenar. Ya, kenapa dengan ujian DNA itu? Dah dapat keputusannya ke? Ayu memandang tepat ke wajah Inspektor Hambali, seperti tidak sabar hendak mengetahui keputusan tersebut. Ya, memang yang ditanam dalam kubur itu jenazah Elena. Dan yang dalam tahanan kami itu memangnya Elisha. Kami sendiri pun tak faham bagaimana ada kecelaruan dalam ujian DNA tersebut sebelum ini. Terlihat reaksi pelik pada raut wajah Inspektor Hambali. Jadi tak ada pertukaran identiti dah seperti yang kami jangka. Kes Elena masih lagi kami klasifikasikan sebagai mati mengejut. Cuma entahlah, itu hanya andaian saja. Kemungkinan dia sendiri yang terjatuh dan kepalanya terhantuk pada tak mandi. Inspektor Hambali menerangkan lagi kedudukan mengenai kes Elena dan menjelaskan pendapatnya walaupun dia masih ragu-ragu dengan jawapannya sendiri. Korporal Hakimi hanya mendengar sahaja ujahan dari Inspektor Hambali tanpa mencelah seperti tadi. Apa yang pelik tuan? Itu semua gangguan iblis tu lah. Dia saja nak buat kita semua jadi celaru. Termasuklah ujian DNA itu. Mungkin hantu tu juga yang ganggu semua tu. Ayu masih lagi dengan pendiriannya. Satu jemaah yang telah mengganggu seluruh keluarga dan hidupnya. Semuanya disebabkan jemaah dalam perigi itu, yang kini gaib entah ke mana. Semenjak kejadian seminggu yang lalu, selepas Elisha menikam batang leher ayahnya, Elisha seakan tersedar dari mimpinya. Dia yang kelihatan dirasuk jemaah hantu minyak dagu itu mula tersedar. Sebaik ayahnya ditikam dan mati di hadapannya. Pisau yang berlumuran dengan darah di tangannya itu segera dilepaskan dari genggaman. Malah jemaah itu terus gaib selepas kejadian tersebut. Itu yang membuatkan Ayu terasa sedikit perasaan aman dan tenteram. Tidak seperti sebelum ini. Jiwanya yang sentiasa tidak aman. Seperti ada yang mematikan pelakuan dan tindak tanduknya. Puan, kami minta diri dulu. Inspektor Hambali meminta izin untuk pulang ke balai semula. Ya, Ayu tersenyum. Sebelum kematian Elena, jam di dinding sudah menunjukkan ke angka 5. Elena segera masuk ke dalam bilik air untuk mandi. Lalu tuala yang tersangkut segera dicapai. Tiba-tiba Elena mendengar handphone yang berbunyi yang terletak di atas katil. Lalu handphone segera diambil. Hello, Assalamualaikum. Elena menjawab panggilan itu.
Hello, Waalaikumsalam. Eli, aku Syah ni. Nanti cakap dengan ayah, aku balik lambat sikit. Aku ada kat restoran ni dengan Dennis. Kau nak kirim apa-apa tak? Terdengar suara Elisha di hujung talian. Aku tak nak apa-apa, aku nak mandi ni. Okey. Bye. Elisha mengakhiri perbualan terakhirnya pada Elena. Usai sahaja berbual telefon, Elena menuju ke dalam bilik air. Pintu bilik air segera ditutup. Namun sebaik saja Elena leka menyanggur rambutnya, tiba-tiba rambut Elena ditarik dengan kasar sehingga terdongak kepalanya memandang ke atas. Maka terlihatlah wajah orang yang menyentap rambutnya dengan kasar itu. Makcik! Aku benci korang dua beradik. Menyusahkan hidup aku. Ambil kau! Lalu terus saja Ayu menghentak kepala Elena di atas bucu tak mandi. Sehingga tiga kali hentakan Ayu memperlakukan Elena begitu. Terasa dirinya sudah puas. Ayu membiarkan saja Elena rebah di situ. Darah mulai membasahi di atas lantai. Lalu botol syampu diambil dan ditumpahkan sedikit di atas lantai agar lantai licin dalam bilik air apabila dipijak. Itulah modus operandi Ayu untuk Elena. Satu jenayah terancam. Semuanya kerana dendam. Sarung tangan getah terus ditanggalkan dari pergelangan tangan. Lalu terus dibuang ke tempat pembakaran sampah di belakang rumah. Api yang dinyalakan menjadi saksi pada satu kebencian seorang isteri terhadap suaminya. Tidak lama kemudian, "Hello abang, tolong abang, Elena jatuh dalam bilik air." Tamat. Hello Fiz. So tamat sudah episod bahagian yang ke-8, kisah seram Elisha. So kronologi cerita ni berdasarkan ringkasan dia lah. Saya ringkaskan cerita sebenar. Elena dan Elisha adalah adik-beradik. So Elena tu sebenarnya dibunuh oleh ibu tirinya sendiri. So sebab itulah ibu tirinya diganggu oleh jemaah Elena. So dalam pada masa tu Elena mengganggu ibu tirinya dengan jemaah hantu. So bapanya pula ingat Elena tu dibunuh oleh hantu. Okey, oleh makhluk yang dia gunakan ketika jumpa dengan bomoh tu. So sebab itulah bapanya tu, Firdaus tu, nak bunuh Ayu untuk gantikan tempat Elisha. So dia takut Elisha pula jadi mangsa kena bunuh oleh makhluk tu. So itulah kronologi daripada cerita kisah seram Elisha ni. Okay guys, pada yang belum follow saya, jangan lupa untuk like dan share video saya. Kalau korang suka dengan cerita saya, boleh subscribe dan jangan lupa untuk tekan button tombol loceng untuk dapatkan update daripada video selepas ni lah. Okay guys, terima kasih kerana mendengar. Bye.